asyhadu an la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi ani walau ayah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan al-fadil ulama kita, ulama kita, pelajar-pelajar, hafiz, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rakan-rakan, sahabat-sahabat ahbab semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah yang Maha Kuasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah beri peluang untuk kita tunaikan satu kewajipan, iaitu solat subuh secara berjemaah awal waktu, di mana azan diazankan. Itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang beri taufik hidayah untuk kita, sedangkan kita langsung tak ada kuasa. Kita tak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kena mengena dengan kesihatan kita, kekuatan kita, semangat kita, keupayaan kita. Satu orang yang rumah dia sebelah masjid, dia sihat, tapi dia tak dapat datang. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi taufik hidayah pada dia untuk dia datang kepada masjid. Jadi tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita untuk kita datang pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk makmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena fikir risau, kita kena sedih kesian pada saudara mara kita yang tak dapat datang untuk solat jemaah. Nabi SAW bagi tahu, orang yang berat untuk datang solat subuh dan isyak secara berjemaah ni, dia ada tanda-tanda orang munafik. Jadi kita kena fikir risaulah macam mana kita nak datang kepada solat jemaah subuh dan isyak. Dan orang yang solat subuh berjemaah ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran dia seumpama dia beribadat sepanjang malam. Dan orang yang solat isyak secara berjemaah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran seperti beribadat separuh malam. Besar ganjaran dia. Jadi mungkin tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dikasihi Rasulullah SAW, mereka yang kat luar tu mungkin tak tahu mungkin mereka tak pernah dengar hadis ni. Jadi kita lah kena sampaikan pada mereka. Jadi tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah zat yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Seluruh alam yang kita nampak ni, yang kita tak nampak ni, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tanpa bantuan. Allah Subhanahu Wa Taala tak berkehendak pun pada makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan bantuan malaikat untuk lakukan segala tugasan ni, untuk beri rezeki, untuk menarik nyawa, Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita lah fikirlah, Allah Subhanahu Wa Taala nak buat sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan asbab. Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan sesuatu dengan asbab, dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh lakukan sesuatu berlawanan dengan asbab. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Tiada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala yang menarik rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala yang melapangkan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyempitkan, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menghinakan. Satu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan dia, walaupun satu alam ni nak hinakan dia, dia tetap mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang hina,
Tapi satu dunia ni, satu alam ni nak muliakan dia, dia tetap hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan mulia, inilah kalimah la ilaha illallah ni kita nak kena sampaikan. Kita nak kena nafikan yang bercakap ni semua tak ada kuasa. Yang beri saya bercakap ni pun izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak pandai kan. Kita ni semua tak pandai, yang bagi pandai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mulia, kejayaan manusia ni hanya dalam agama. Sejauh mana kita taat perintah Allah, ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuan-tuan mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terdahulu yang telah korbankan untuk agama ni sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, telah korbankan harta, diri, masa mereka, anak isteri mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ni bukan perkara yang mudah Agama ni kita nak buat agama ni, nak amal agama ni satu perkara yang susah Kita nak tahan nafsu kita nak pergi bangun subuh, nak bangun pagi-pagi nak buat tahajud nak pergi surau, nak pergi masjid lagi-lagi kita nak buat usaha dakwah ni, nak sampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan saya pun tak pandai, tak ada ilmu Tapi tuan-tuan mulia, Nabi SAW Nabi SAW ni telah sediakan sahabat-sahabat ni, yang mana sahabat-sahabat ni semua di zaman jahiliah, mereka ni semua di pinggir-pinggir neraka Bagaimana zaman jahiliah ni, dia punya maksiat dia tu hinggakan orang Rom pun tak nak datang jajah kepada orang Arab ni, sebab terlampau teruknya pada mereka ni Macam mana diorang dulu minum arak daripada tengkorak manusia, macam mana diorang dulu belah perut perempuan, diorang taruhkan ini anak lelaki ke anak perempuan lepas tu dia taruh, dia belah perut perempuan tu, betapa zalimnya mereka. Tapi Nabi SAW dengan kasih sayang Nabi SAW, Nabi kita telah ubah mereka ni sehinggakan sahabat-sahabat ni yang begitu jahil telah jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Bagaimana kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang telah dapat hidayah daripada yang telah Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah kepada dia. Hari pertama dia dapat hidayah, dia telah bawa 4 orang atau 5 orang masuk Islam. Sedangkan ketika itu baru masuk Islam, tak ada ilmu, tak ada apa Hari kedua dia dapat bawa 5 ke 4 orang lah. Jadi 9 orang dia dapat bawa dalam masa 2 hari. Jadi tak ada apa ilmu, hanya bawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bagi saya lah, saya cakap ni untuk diri saya lah, walaupun saya tak ada ilmu, kita kena sampaikan, kita kena sebarkan kebaikan ni kita kena fikir risau anak isteri kita, orang kampung macam mana mereka ni dapat datang kepada masjid sebab apa tuan-tuan mulia, masjid ni lah tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cinta, suka masjid. Jadi kita nak kena pergi jumpa mereka dengan kasih sayang, ajak mereka untuk datang kepada masjid supaya apa tuan-tuan mulia, supaya mereka dapat datang kepada masjid ni, bawa rahmat yang ada di masjid ni ke rumah-rumah mereka. InsyaAllah supaya bila rahmat dapat masuk dalam rumah-rumah mereka ni, mereka dapat amalkan agama dalam rumah-rumah mereka. Jadi kita fikir risaulah macam mana ini hari surau cantik tapi tak ada orang yang datang. Allahumma salli alaihi. Jadi tuan-tuan mulia, kejayaan manusia ni hanya dalam agama, tak ada cara lain. Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Adil. Satu orang
yang sakit, satu orang yang kaya, satu orang yang miskin, semua boleh amal agama. Satu orang yang sakit tak boleh bangun daripada katil, boleh solat. Semua boleh amal agama. Jadi kita kena fikir risaulah, kena bermujahadah dalam usaha agama ni. Dengan bermujahadah ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan sebarkan hidayah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi SAW beritahu para sahabat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah redha pada mereka di dunia lagi. Jadi para sahabat ni dia ada 6 sifat. Yang sifat yang pertama, Nabi SAW beritahu, jika kamu ikut salah satu daripada sahabat ni, nescaya kamu tidak akan sesat. Jadi yang pertama ni ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah ni macam mana kita nak menafikan seluruh makhluk ni tak ada kuasa. Diri kita dan seluruh makhluk ni langsung tak ada kuasa. Yang maha berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena nafikan, kita kena cakapkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bagi tahu, dakwahkan yang berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala, yang beri rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, yang menarik rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, yang bagi sihat Allah Subhanahu Wa Taala, yang bagi sakit Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat tak boleh menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita makan ubat, kita kena nafikan, ubat ni tak boleh bagi aku sembuh. Yang bagi sembuh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku makan bukan makanan yang kenyangkan aku, tapi yang kenyangkan aku Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minum, bukannya minuman tu yang bagi kita hilang haus, tapi yang hilangkan haus kita Allah Subhanahu Wa Taala. Api, sifat dia panas. Tapi api dia nak panas, dia nak membakar, dia berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak membakar, tidak berkehendak kepada api. Tanpa api Allah Subhanahu Wa Taala boleh bakar, boleh jadi panas. Ais batu dia sifat dia sejuk, tapi ais batu nak sejuk berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak beri sejuk, tak berkehendak kepada ais batu. Inilah percakapan yang kita nak selalu cakapkan. Kita nak kena gunakan kita punya 4 panca indera kita. Mata kita tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga kita dengar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut kita cakap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan fikir kita dengar tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena dakwahkan. Dakwahkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dan lagi dakwahkan dalam diri kita sendiri. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Macam mana kita nak amalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Kita kena yakin dalam diri kita bahawasanya selain daripada cara Nabi SAW ni tak ada kejayaan. Jadi tuan-tuan mulia, macam mana sunnah ini di akhir zaman ni, umat berlumba-lumba tinggalkan sunnah Nabi SAW. Umat sibuk nak pakai fashion yang terkini, fashion yang up to date. Jadi kita nak kena amalkan sunnah ni semampu kita. Nabi SAW beritahu, gigitlah, amallah sunnah ni, gigitlah dengan gigi garham kamu. Barang siapa yang mengamalkan sunnah Nabi SAW ni di zaman kerosakan umat ni, Allah Subhanahu Taala bagi pahala mati 100 pahala mati syahid. Jadi sunnah ni tuan-tuan mulia, walaupun kecil, dia punya sunnah ni pasti kejayaan. Kita amal sunnah pasti kejayaan. Walaupun kita tak nampak, tak perasan, tapi kalau kita tengok lama-lama, sebenarnya sunnah ni memang yakinlah bau kejayaan. Walaupun sekecil-kecil sunnah kita amalkan. Jumpa orang kita senyum, jumpa orang kita sebarkan salam. Ini sunnah yang kita nak kena amalkan. Kita yakinlah makan dengan talam, duduk atas lantai dengan sapra, dapat makan dengan keluarga atas talam. Macam mana Inai, saya lah sebelum ni makan ke atas meja, makan tak sama-sama jemaah dengan keluarga.
kasih sayang tak ada kan. Bila amal sunnah Nabi SAW ni, rahmat Allah, kasih sayang Allah semua kan, Allah SWT curahkan pada kan orang yang amalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian kita dakwahkan kepentingan sunnah Nabi SAW. Kemudian solat khusyuk dan kuduk kan. Macam mana tuan-tuan mulia kan, kita nak jaga solat kita secara berjemaah. Solat berjemaah. Solat berjemaah itu sunnah baginda Nabi SAW. Nabi SAW kan beratkan kita untuk solat berjemaah, sehingga kan Nabi SAW dipapah untuk datang untuk solat berjemaah kan. Saya lah sakit sikit dah tak pergi dah masjid. Jadi fadilat dia kan besarlah solat berjemaah ni kan. Mengambil rahmat Allah Subhanahu Taala kan di surau masjid kan. Kita kena usahakanlah untuk kita solat berjemaah. Kemudian kita jagalah solat-solat sunnah kita. Solat-solat sunat kita kan. Solat sunat sebelum subuh kan. Solat sunat tahajud kan, macam solat sunat taubat kan. Solat hajat kan. Solat witir. Ni saya cakap untuk diri saya lah, kita amalkan. Kemudian kita dakwahkan kan solat, kepentingan solat jemaah. Kemudian ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir, ilmu ni kita bagi kepada dua. Kalau salah tolong betulkanlah. Ilmu fadail dengan ilmu masail. Jadi ilmu fadail ni lah yang kita buat ni. Kita baca taklim kan, fadil amal, fadilat sedekah, muntakab hadis ni kita amalkan. Kita amalkan taklim di rumah kita, di masjid kita, di muhallah kita kan. Kita selalu baca taklim. Sebab apa? Taklim ni firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kisah-kisah pengorbanan sahabat-sahabat kan, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ilmu masail ni kan, ilmu fardu ain, fiqh, kita nak kena jumpa dengan ulama-ulama kita untuk kita kan belajar kan tentang ilmu masail. Kemudian zikir. Zikir ni bagaimana kita nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan, dalam setiap suasana keadaan. Satu orang yang berzikir ni dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang tak berzikir ni dia mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang berilmu ni kan, ulama-ulama ni kalau satu orang yang berilmu ni dia lebih ditakuti oleh syaitan daripada satu orang yang berilmu. Lebih ditakuti seribu orang. Satu orang yang berilmu lebih ditakuti. Satu orang berilmu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang habis. Jadi kita ni lah nak kena carilah ulama-ulama kita kan, tanpa ulama kita ni kan susahlah kita. Sebab apa? Ulama ni lah pewaris Nabi SAW kan. Kemudian ilmu dan zikir, ikram muslimin. Ikram muslimin, macam mana tuan-tuan mulia kita nak tunaikan hak saudara kita tanpa kita menuntut hak kan. Jadi kita kena ikram lah, ikram sahabat-sahabat kita ni kan. Apa-apa perkara kita kena sangka baik lah kan. Dan sangka, kita sebenarnya tak boleh sangka buruk pun, haram sangka buruk ni kan. Jadi bila kita sangka baik dengan sahabat-sahabat kita ni, Allah SWT akan pelihara hubungan kita. Allah SWT akan bagi kasih sayang dia kan. Kita berkasih sayang kerana Allah Ta'ala kan. Jadi hak orang Muslim ni dia ada beberapa lah. Hak orang Muslim ni macam kalau mereka sakit kita kena ziarah, mereka meninggal kita kena iringi mereka kan. Kemudian kita kena bantu dia kan. Kita kena hormati orang tua
kan, kita kena kasihi kanak-kanak kan. Kemudian kita kena belas ihsan kepada kan binatang-binatang. Kemudian fadilat dia, barang siapa yang menunaikan hajat saudara dia, Allah SWT beri dia pahala setahun pahala itikaf. Betul? Betul tak? Saya lupa dia punya fadilat lah. Siapa yang menunaikan hajat saudara dia, Allah SWT akan beri ganjaran dia pahala itikaf. Oh, dijauhkan daripada 3 farid diberi 73 hasanah. Oh, 3 farid pahala itikaf. Hari ni kena banyak belajar lagi lah sifat ni. Kemudian tuan-tuan mulia, ikhlas muslimin, ikhlas niat. Jadi ikhlas niat ni macam mana kita nak buat sesuatu tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kadang kita buat sesuatu tu, kebaikan tu kita lupa nak niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita pergi bekerja kan, kita belajar ke kan, kita kena niat, ya Allah sahaja aku niat belajar menuntut ilmu kerana Allah Taala. Kemudian kita tengah belajar pun kita niat kan, ya Allah aku kan nak menuntut ilmu ni semata-mata kerana Allah Taala. Selepas kita habis menuntut ilmu tu pun kita niat kerana Allah Taala kan. Kita kena perbaharui niat kita sebelum, semasa dan selepas, semata-mata kerana Allah Taala. Jadi kalau kita kerja pula kita niat kerana Allah Taala kan, kerja kita tu akan jadi ibadah kan. Kerja 10 jam, 8 jam kan, ini semua jadi ibadah. Tapi kalau kita tak niat kerana Allah Taala, kita tak dapat pahala. Dapatlah gaji, dapatlah kan, pahala tak dapat kan. Jadi ikhlas ni dia umpama seekor semut kan, di malam hari kan, di atas batu yang gelap lah. Jadi ikhlas ni dia Allah Ta'ala je kan yang tahu kan. Kemudian dakwah dan tabligh. Dakwah dan tabligh ni kita nak dakwahkan lah. Kita nak dakwakan ikut sunnah baginda Nabi SAW. Dan dakwah tabligh ni inilah usaha yang kita buat ni, belajar-belajar keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan kan, hijrah batah kan. Macam mana kita nak buat amal kan, 5 amal kan. Masing-masing kita yang telah tetapkan 5 amal kan, kita mesyuarat harian, fikir harian. Kemudian kita buat apa, gas pertama, gas kedua kan, kita buat 2.5 jam ke 8 jam, kemudian kita keluar 3 hari sebulan. Ini 5 amal ni kita kena usahakanlah untuk kita buatlah supaya kita Allah Ta'ala pelihara kita. Akhir zaman ni kan, di dalam keadaan akhir zaman ni yang boleh pelihara kita ni lah dengan usaha ni kan, dengan usaha dakwah dakwah ilallah ni kan, ikut sunnah baginda Nabi SAW. Tak ada cara lain lah kan. Ibarat sekarang ni kan, usaha dakwah ni umpama kapal Nabi Nuh AS. Siapa yang nak selamat dia kena masuk ke dalam usaha dakwah ni untuk selamat daripada fitnah akhir zaman. Kemudian kita banyaklah, kita kena pergi malam markas, kita kena pergi mesyuarat mingguan kan, mesyuarat Rabu. Tentang ni kan. Jadi macam mana nak buat ni kan, Allah Ta'ala lah, minta pada Allah Ta'ala tunjukkan kita lah kan. Kita mesyuarah, dengan mesyuarah ni dia ada khair dia kan. Dengan mesyuarah ni banyak kebaikan dia kan. Mesyuarah ni lah kepala bagi amal kan. Dengan mesyuarah ni lah Allah SWT akan bagi kebaikan kan. Walaupun kita dah bermesyuarah tetapi benda tu tak jadi, tapi sebenarnya ada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan mulia, kelebihan dia seketika berada di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan isinya kan. Seketika kita berdiri kan di depan rumah kan sahabat kita kan, lebih baik daripada beribadat di depan Hajarul Aswad di malam Lailatul Qadar kan. Satu perkataan membesarkan Allah lebih baik daripada setahun ibadah sunat. Jadi tuan-tuan mulia,
kan. Saya lah belajar lah supaya Allah SWT pilih kita lagi dan lagi, kan, keluarga kita, seluruh umat ni, kan, masuk dalam syurga Allah SWT, kan, dapat ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah. Syurah.